Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Al-Kuliah secara langsung dari Studio C Seri Pentas pada 27 Rabiul Awal 1434 Hijrah. Semoga kita melapangkan fikiran dan buka pintu hati kita untuk mengutip ilmu yang akan disampaikan dari guru yang kita jemput di pentas Al-Kuliah pada petang ini. Dan bersama dengan saya ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dusuki Abdul Rahni. Ustaz Dusuki Abdul Rahni, pendakwah yang tak asing lagi sebenarnya di media, sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar negara sebenarnya. Apa khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya diberitahu oleh Ustaz sebentar tadi, saat inilah saat yang manis bagi Al-Kuliah kerana lepas daripada ini, Ustaz akan meluangkan masa melawat saudara-saudara kita di Gaza, ya Ustaz? InsyaAllah. Dan juga akan menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Syria, tapi Ustaz akan berada di sempadan antara Jordan dan Syria. Jadi kita doakanlah agar Ustaz selamat pergi dan selamat balik, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan, insya-Allah Ustaz. Baiklah Ustaz dan juga sidang penonton, petang ni sebenarnya kita diberi tajuk atau diberi topik kerana mulut. Satu benda yang besar ni Ustaz. Mulut memang alhamdulillah Allah Taala jadikan kejadian yang sempurna pada manusia. Mulut ni boleh membawa kita kepada syurga, dan mulut juga boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Tetapi apabila digabungkan dengan simpulan bahasa atau peribahasa kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, maka perbincangan kita pada petang ini Ustaz sudah tentulah benda-benda yang negatif daripada mulut kita. Boleh agaknya Ustaz ulas sikit untuk memanaskan badan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Ustaz Muhammad Fasil dan para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita dalam membicarakan tentang satu tajuk yang kira-kiranya tajuk yang telah dibincangkan oleh para alim ulama sebelum daripada ini. Itu mengenai kerana mulut. Kerana mulut yang dimaksudkan sebentar tadi ialah kadang-kadang kerana mulut kita boleh masuk dalam syurga Allah. Dan kerana mulut juga kita akan dihumban ke dalam neraka Allah. Wal-i'adzubillah min dzalik. Dan kalau kita perhati pada simpulan bahasa kita, katanya simpulan bahasa kita ni disebut kerana pulut santan binasa. Tapi rasa simpulan bahasa tu tak berapa sesuai lah kot. Zaman-zaman kita sekarang kerana pulut lah yang menyebabkan santan tu berharga. Sekarang kan tambah durian pula dalam yang disebut dengan pulut ini. Cuma kita boleh ambil sedikit lagi kerana mulut juga badan binasa. Para penonton yang dihormati sekalian, kalau kita sebut tentang mulut ini, kalau kita pandai jaga, kita akan boleh bawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sayangnya orang kita, apabila dia tak boleh nak jaga yang disebut dengan mulut ini, kadang-kadang dia akan semakin banyak dan semakin banyak datangnya penyakit daripada mulut itu. Itu kita buat contoh yang mudah, bagaimana mengumpat, misal contohnya. Kan datang daripada mulut. Dan kadang-kadang kita akan keluarnya fitnah. Fitnah-fitnah yang banyak di kalangan masyarakat kita. Hasilnya fitnah-fitnah ini membinasakan di kalangan kita sendiri. Kemudian kita dapati juga dalam masyarakat kita ini, tatkala mana mereka menggunakan mulut-mulut ini mencaci maki di antara satu sama lain. Kata-kata yang menyebabkan tersakitnya jiwa seseorang. Yang menyebabkan Islam ajar supaya kita ni jaga mulut. Jaga mulut ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum, tidak akan dianggap kamu beriman di kalangan kamu. Man kana, siapa-siapa dalam pada mulut dia keluar perkataan-perkataan yang dia tak boleh nak jaga pada mulut dia. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, kalau kamu beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu bercakap benda-benda yang baik ataupun kamu diam sudahlah dalam hidup kamu. Kerana kadang-kadang mulut kamu ni, kalau kamu boleh jaga betul-betul, kamu menyebabkan keuntungan pada diri kamu. Bukan sekadar di dunia, bahkan di akhirat Allah. Dia ada Ustaz. Kadang-kadang orang ni disuka dengar orang-orang bercakap. Ada orang yang kita seronok. Kalau dia bercakap, kita kata bercakap lagi. Kerana kita suka mendengar kata-kata dia. Tapi ada orang yang kalau dia bercakap, kita kata boleh tak kamu diam?
Kalau kamu tak diam, selagi itulah sakit hati. Yang menyebabkan akhirnya kita sebut kerana mulut ni lah yang menyebabkan binasanya seseorang. Satu, bukan sekadar binasa pada badan dia. Bahkan dia akan binasa pada kekeluargaan dia. Dia akan bawa binasa kepada masyarakatnya. Dan bawa binasa pula kepada negara dia. Bila sampai peringkat demikian, kita boleh dapati bagaimana hancurnya perhubungan kekeluargaan kerana mulut. Kita dapati demikian. Kadang-kadang hancurnya yang disebut dengan persaudaraan sesama kita kerana mulut juga. Di kalangan kita tak boleh nak jaga mulut. Kadang-kadang sindir menyindir, kata mengata, yang menyebabkan mulut-mulut yang kasar ini yang sampai pada hati seseorang. Sebab itulah orang Melayu kata, luka di luar boleh disembuhkan, tapi luka di dalam tak boleh nak disembuh. Siapa yang melukakan tu? Mulut yang melukakan. Mulut dan perbuatan yang disebut, yang dilakukan ini yang menyebabkan terkesan ke dalam jiwa seseorang. Sebab itulah kita diajar supaya dalam Islam ajar sangat supaya kita jaga mulut. Jaga mulut ini sehingga kan ulama-ulama karang kitab. Di antara kitab yang dikarang oleh alim ulama, kalau kita sebut penawar bagi hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, misal contohnya. Kita akan dapati di antara perkara yang diajar supaya awal-awal lagi anggota tujuh badan kita yang kena jaga ialah salah satunya lidah. Lidah ini satu anggota badan yang kita kena jaga. Nak sebutnya besarnya nilai. Kemudian lepas pada itu dibicarakan lagi soal jangan loba dalam kata-kata. Jangan banyak cakap. Kerana apabila kamu banyak bercakap ini yang menyebabkan akhirnya berdasar pada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sebut man kasura kalamu kasura saqtuhi. Siapa-siapa yang banyak dia bercakap, banyaklah yang salahnya. Wa man kasura saqtuhu kasura zunubuh. Siapa-siapa yang banyak dia bercakap lalu menyebabkan akhirnya banyaklah dosa-dosa dia. Wa man kasura zunubuh fannaru aulabi. Mana-mana orang yang banyak dia bercakap dan banyak dosa dia, maka nerakalah paling sesuai dalam hidupnya. Sebab itu kita ni apabila kita bicarakan tentang soal jaga mulut ataupun kerana mulut ini, kita pastikan mulut kita ni akan terjaga untuk dibawa ke syurga, bukan untuk dibawa ke neraka. Tetapi dalam masyarakat kita ni, kerana mulut ni lah yang menyebabkan akhirnya berlaku pertelingkahan yang besar. Dalam diri kita dah rosak dah. Kemudian dalam masyarakat kita rosak juga. Kerana apa dia? Mulut-mulut yang kasar yang keluar di kalangan kita ni yang tak boleh nak jaga hati dan perasaan di antara satu sama lain. Yang inilah yang terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini, Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Itu satu pembukaan yang jelas dan menjelaskan lagi kedudukan perbicaraan kita, ke mana arah perbicaraan kita di akhir nanti. Iaitulah perkara-perkara yang keluar daripada mulut ini yang akan menjerumuskan kita kepada neraka. Wa na'udzubillah. Tapi sebenarnya Ustaz, kalau kita tengok pada pembayang tadi kerana pulut santan binasa, maksudnya pulut yang dah rosak tu akan merosakkan santan. Ya. Pulut yang dah rosak merosakkan santan. Jadi kalau kita nak salahkan mulut, tak boleh juga sebab Allah SWT menciptakan mulut kita ni sempurna. Betul. Manusia dengan begini mulutnya, kalau lembu mulutnya demikian rupa. Dan ada yang berpendapat bahawa mulut yang dijadikan setiap pada manusia ni sebenarnya dia mengikut pada tabiat makan dia. Ya. Ini pendapat umum lah. Kita tengok itik, macam mana cara dia makan. Oleh sebab itulah mulutnya begitu. Ya. Ayam berparuh, jadi dia mencatuk kan. Kemudian burung, ada kalau kita tengok burung kakak tua, paruhnya lain. Ya. Burung enggang, paruhnya lain. Burung kelicak, paruhnya lain. Manusia pun gitu juga mulutnya, supaya dia senang makan walaupun bibirnya tebal ataupun bibirnya nipis. Tetapi di satu lagi pandangan ulama yang mengatakan, yang saya terbaca, bahawa satu anggota badan yang lahir boleh dilihat dengan jelas tetapi dikawal begitu rapi ialah lidah. Betul. Yang terdapat dalam mulut kita. Sebelum melihat lidah, kita akan nampak bibir. Dan sebelum melihat lidah juga, kita melihat gigi. Baru nampak lidah. Jadi ini yang perlu dijaga. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Balad, tentang kejadian mata manusia yang dijadikan dengan sempurna. Kemudian ada lidah di situ dijadikan dengan sempurna. Tetapi kita ni yang tak menjaganya. Mungkin Ustaz boleh perincikan lagi. Ya, ayat yang disebut sebentar tadi, ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alam naj'al lahu ainain. Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ini ayat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah aku telah jadikan alam naj'al lakum ainain, dua biji mata dalam hidup kamu. Wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan juga bibir pada diri kamu. Wa hadainahun najdain. Lepas pada itu aku bagi pada kamu dua jalan. Maksudnya mata kamu dan lidah kamu ini untuk kamu memilih jalan hidup kamu.
Sama ada kamu nak kepada jalan yang baik, yang maksudkan dengan syurga Allah, ataupun kamu nak bawa ke jalan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah gunakan mata kamu pandang benda yang baik. Dan ulama-ulama bicara tentang soal mata. Kemudian kalau kita sebut tentang mulut, walisanan wa syafatain, Allah sebut, dan lidah dan juga dua bibir yang aku jadikan pada diri kamu. Baik, bibir yang aku jadikan pada diri kamu nak suruh keluar apa dia? Kataan-kataan yang baik pada diri kamu. Dalam hidup kamu, jangan kamu sebut kataan-kataan yang mencarut. Jangan biarkan diri kamu bercakap benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dan kepada diri kamu, wahadainahun najdain. Pada masa yang sama, aku buka dua jalan untuk diri kamu. Kamu pilihlah. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Kamu nak pilih jalan yang baik ataupun kamu nak pilih jalan yang buruk pada diri kamu. Kamu nak masuk dalam syurga ke kamu nak masuk dalam neraka? Dalam hidup kamu, aku bagi pilihan pada diri kamu. Sebab itulah dalam berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana seorang sahabat Rasulullah SAW datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia sebut pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aya'rifu ahlul jannah awi ahlun nar?" Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal orang ni? Orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka, ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, "Qala na'am." Rasulullah jawab, "Ya, boleh." Katanya Rasulullah SAW. Lalu sahabat yang lain tanya, "Falimadza ya'milul amilun?" Buat apa lagi kita nak beramal, Rasulullah? Kalau dah kita tahu orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Rasulullah SAW sebut, "Kulli ma yussira khuliqalah." Allah permudahkan jalan mana yang kamu nak. Dalam hidup kamu ni, kamu pilih yang jalan mana. Maknanya, lidah kamu yang kamu gunakan, kamu nak bawa ke mana. Kamu nak pilih jalan ke syurga, kamu akan dapat untuk ke syurga. Tapi kalau kamu tak pandai, kamu guna. Kalau kamu pandai guna, kamu guna baca ayat Al-Quran Karim. Kamu akan sebut kalimah-kalimah yang tayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Dan orang dengar pun tenang. Tapi kalau kamu tak pandai nak guna, lidah kamu, mulut kamu ni, maknanya kamu mula syair-syair yang menyakitkan hati orang. Zaman di kalangan orang Arab, dia jadi demikian. Ataupun kamu sebut kalimah-kalimah yang mencaci maki. Kemudian kamu mencarut dan sebagainya. Artinya kamu membawa jalan kamu untuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah dalam hidup kita ni, lidah kita, mulut kita ni menggambarkan peribadi diri kita. Kalau tadi dia boleh menggambar kenapa Allah jadikan mulut untuk nak menyenangkan kita makan. Kita nampak gambaran demikian. Tetapi ulama kata gambaran mulut ini menggambarkan peribadi seseorang. Kadang-kadang kita rasa seronok duduk sebelah orang. Duduk sebelah orang yang soleh, misal contohnya. Kita nak suruh dia bercakap. Cakaplah kita sebut. Kenapa kita nak suruh dia bercakap? Kerana dengan mulut dia tadi menenangkan jiwa kita. Kadang-kadang kalau kita duduk sebelah orang yang taleh, orang yang tak baik, kadang-kadang kita kata kalau dia bercakap, kita kata, "Alah, berhentilah. Dah lah tu." Kita kata menanah dah telinga mendengarnya. Kerana apa dia? Kerana lama sangat dia bercakap itu yang menyebabkan kesan pada yang disebut dengan jasad seseorang ini sendiri. So itulah apabila Allah bagi pada diri kita lidah ini, walisanan wa syafatain, lidah dan juga dua bibir ini, maka kita gunakan benda yang baik. Ya Allah kata, aku bagi pada diri kamu. Kamu nak buat benda yang tak baik pun boleh. Kerana atas pilihan diri kamu. Kamu nak buat benda yang tak baik, kamu boleh. Tapi kamu kena bersedia di akhirat nanti. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, di antara manusia yang Rasulullah ketemui dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang gunting mulut masing-masing dalam peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tanya pada malaikat Jibril, kenapa Jibril dengan orang yang sedang gunting mulut dia ni? Lalu malaikat Jibril jawab, itulah kerana dia tak pandai nak jaga kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Kerana mulut dia ni yang dia sebut kataan-kataan yang tak baik yang menyebabkan akhirnya dia terhumban ke dalam neraka Allah dan dia menggunting dan gunting mulut dia ini sendiri. Ini senang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Masyarakat kita pada hari ini, kita dapati bagaimana kita bila kita tidak ada kekuatan agama yang menyebabkan kerosakan dan kerosakan sedikit demi sedikit. Punca apa dia? Punca kerana kita tak pandai nak jaga mulut dalam hidup kita. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Tak guna rupa yang cantik, badan yang sihat, tapi bila berbicara lebih hodoh daripada yang kita nampak. Jadi kita berehat sebentar dan kembali semula selepas daripada ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dusuki Abdul Rani, dan kita bincangkan tentang kerana mulut. Bagaimana mulut kita ini boleh membawa kepada kebaikan dan pada waktu yang sama jika tidak dijaga, percakapan kita, pertuturan kita
boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Baiklah Ustaz, panjang lebar Ustaz dah terangkan tadi tu kan. Kita pun biasa faham dan biasa dengar tentang benda-benda yang kita sebut umpatan, cemuhan, mencarut dan sebagainya. Tetapi lumrah manusia ni itulah yang disukai. Lebih-lebih lagi apabila kita nak memulakan perbicaraan, kita nak memula berborak, kita akan mulakan dengan menyebut kelemahan orang lain. Dan bila kita melihat mulut kita ni susah sangat kita nak tahan. Amboi besarnya tut. Gitu. Jadi bagaimana ni Ustaz? Allah SWT telah melihat perkara ini, sebenarnya dia mengetahui bahawa makhluk kejadiannya suka kepada benda-benda begitu. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya Allah jadikan kita ni di antara kejadian malaikat dan juga syaitan. Ya. Kejadian manusia ni dibentuk di tengah-tengah. Maknanya kita ni kalau kita baik, orang akan kata Allah baiknya macam malaikat orang ni. Tapi kalau jahat, jahat macam syaitan terus. Senang ceritanya. Dalam hidup kita ni, dua kejadian ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang pada diri kita. Kita nak memilih jalan mana pada diri kita. Jalan untuk kita ke syurga ataupun jalan kita ke neraka tadi yang kita bincang sebentar tadi. Tapi pada masa yang sama kita kena ingat bahawa daya tarik untuk benda yang jahat itu lebih kuat daripada daya tarik kepada benda yang baik. Kita buat contoh yang mudah. Kita baca Quran. Cuba baca Quran. Kejap je menguap terus. Kita duduk depan kuliah ni, al-kuliah ni. Kadang-kadang kita dengar je, sekejap kita mengantuk dah. Cuba kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Kita buat contoh mengumpat. Cuba mengumpat sebelah orang tidur. Bingkah bangun orang tidur. Dia tanya tu, siapa? Dia tanya. Segar terus dia. Tengok daya tarik terhadap benda maksiat berbanding benda yang ibadah. Tetapi bagaimana kita nak buang benda yang demikian? Ataupun kita nak ketepikan benda demikian? Saya melihat bagaimana kita perlunya pada membudayakan budaya ilmu. Kembalikan dalam masyarakat kita untuk membudayakan budaya ilmu. Kerana ramai di kalangan kita dia tak tahu yang dia sedang bercakap itu satu dosa. Yang dia sebut watahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu ingat ke benda yang kamu sebut itu benda yang kecil, tetapi di sisi Allah dia besar. Kadang-kadang menjadi mainan. Orang kita kadang-kadang dia mengejek, dia ingat ke bagi diri dia kecil, tapi orang dah terasa hati dengan kata-kata dia. Kadang-kadang dia menyindir orang. Bagi dia kata-kata tu biasa je. Tetapi orang yang mendengar dah terasa hati dan dia sudah melakukan dosa. Sebab tu kita perlu didik balik masyarakat kita dengan budaya ilmu. Belajar, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis-majlis kuliah dan sebagainya. Dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk nak mengembalikan balik masyarakat kita ni supaya dia boleh jaga bukan sekadar mulut saja. Bahkan dia boleh jaga tubuh badan, anggota badan yang lain. Tetapi kalaulah ilmu itu tidak ada, orang kita dia akan sanggup nak buat apa saja dan dia akan sebut apa saja yang dia nak sebut. Yang menyebabkan dia akan hilang rasa malu. Dia tak rasa malu lagi. Dia nak mencarut. Padahal dia dah berusia sangat dah. Tiba-tiba mencarut lagi. Pantang orang cuik dia. Cuik je, mencarut terus. Melatah. Dia panggil demikian. Maknanya padahal, kalau dia tak melatah, orang cuik dia sebut Subhanallah. Lebih baik kan? Waktu mana sebut cuik je, tiba-tiba mulut dia akan sebut Allahu Akbar. Terkencing orang cuik tu tak kena gaya. Tapi orang kita, tak sekala mana kita ajar pada diri kita. Kita ajar dan kita didik menjadi satu tabiat ataupun budaya. Yang menyebabkan akhirnya budaya ni menjadi melekat. Bahkan dia akan menjadi satu tabiat yang melekat di kalangan, bukan sekadar di kalangan masyarakat, yang masyarakat kampung. Petang-petang dia duduk tepi rumah dan sebagainya. Dia borak, cakap tentang orang tu, bercakap dengan orang ni. Tu orang kampung. Kalau orang bandar, dia duduk di pejabat-pejabat. Masa rehat je, cakap tentang orang tu, cakap tentang orang ni. Padahal dia tak sedar orang sedang bercakap juga tentang diri dia. Sebab tu datang Islam ajar. Islam ajar macam mana? Cara yang terbaik untuk kita lakukan. Islam ajar supaya mulut sentiasa istighfar. Lazimkan istighfar. Sebut astaghfirullahalazim. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Waktu mana kamu selesai saja buat satu benda, sebut mulut kamu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimah yang kafaratul majlis. Kafaratul majlis ni Rasulullah kata, apa yang kamu sebut sebentar tadi, dosa-dosa tadi sudah dihapuskan oleh Allah dengan kamu sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Maknanya kita ni diajar demikian. Supaya apa dia? Kita kena didik balik masyarakat kita supaya kembali jaga anggota badan kita. Antaranya mulut ini. Bukan sekadar orang kampung, bahkan orang bandar. Bukan sekadar anak-anak kita je kita ajar. Tak. Bahkan orang-orang tua di kalangan kita. Tolong ajar, jaga mulut. Jangan senang untuk bercakap tentang hal orang lain. Kerana sikit lagi, kita akan diperkatakan oleh orang kerana kita sedang bercakap tentang hal orang. Wallahualam. Ya Ustaz. Tapi gini Ustaz. Dalam senario masyarakat kita ni, dia bercakap, dia bukan mengumpat. Benda ni memang berlaku pada si A. Dia bercakap, saya cakap ni sebagai pengajaran. Yang dia tu ada anak luar nikah. Tapi bila dia bercakap begitu Ustaz, memang betul orang tu ada anak luar nikah. Apakah itu dikira sebagai membuka kaiban orang? Dia dalam Islam mengistisnakan, menafikan pada 6 tempat yang kita dibenarkan untuk bercakap tentang hal orang lain dengan tujuan tadi dibenarkan dalam Islam. Tujuan untuk menyelamatkan orang lain daripada terkena dapat zuriat yang tak baik dan sebagainya. Tetapi kalau dengan tujuan untuk menjatuhkan dia, dengan tujuan untuk mengaibkan dia, Islam melarang. Sebab itu Islam letak, kalau kita belajar dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, ataupun kita baca dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah, dalam kitab Riyadhus Salihin pun cerita tentang 6 tempat yang dibenarkan untuk kita bercakap tentang hal orang lain. 6 tempat ni dalam membicarakan, misal contohnya dikala mana seorang yang terkenal orang jahat, nak suruh selamat orang jangan kena dengan kejahatan dia, maka dibenarkan kita bercakap. Yang kedua, kita boleh bercakap tentang nama buruk dia dengan syarat memang dia terkenal dan dia memperkenalkan pada orang lain. Diri dia ni, kalau misal contoh, kadang-kadang ada orang tanya pada dia, kalau pergi kampung saya, kamu kena panggil saya Pak Mak Galah, misal contohnya. Kenapa? Kerana saya suka bawa galah. Maknanya dia ni dikenali dengan demikian, dia tak jadi masalah. 2. Yang 3, dengan tujuan untuk dapat fatwa, tujuan untuk dapat hukum. Yang ini berlaku kepada Hindun yang waktu mana dia mengadu pasal Abu Sufyan kedekut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tentang suami dia. Ya Rasulullah, suami saya ni tak bagi duit, tak bagi nafkah. Tiba-tiba Rasulullah, boleh tak saya ni tolong ambil duit dia untuk dapatkan nafkah dalam rumah tangga. Lalu Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata bolehlah. Rasulullah tak larang dia. Rasulullah kata ambil sekadar untuk keperluan. Rasulullah SAW tak larang langsung. Maknanya dibenarkan. Ataupun Islam sebut kalau dia memang jahat sungguh, zalim sungguh. Kezaliman yang dilakukan itu nak menyelamatkan orang daripada dia terjerumus kepada kezaliman yang dilakukan oleh seorang ni. Maka Islam membenarkan untuk bercakap tentang hal orang ini untuk menyelamatkan diri kita daripada orang lain terjerumus kepada kezaliman yang dilakukan oleh seorang itu. Perbincangan panjang dalam perkara demikian. Tetapi ala kulli hal Islam ajar supaya berhati-hati dengan mulut. Jangan, kita ni kena berhati-hati, itu menjadi keutamaan pada diri kita. Jangan sampai kita terjebak, dan kita kena ada ilmu dalam bab ini. Kalau kita tidak ada ilmu, kerosakan akan datang pada masyarakat kita. Tapi Ustaz, kalau misal kata memanglah dia nak menceritakan tentang suami dia untuk mendapatkan haknya. Tetapi dia letakkan benda tu dalam Facebook dia. Suami dia ni tak balik, begitu begini. Jadi macam mana keadaan tu? Satu benda yang kita kena tahu di mana tempat letaknya. Dipanggil wada'u syai' fi ghairi mahalli. Dia dianggap zalim terus. Zalim ni tatkala mana kita letak dalam satu tempat pada tempat yang tak sesuai, maka zalim terus. Facebook boleh dibaca oleh orang ramai. Orang boleh ikuti, follower tu ramai. Follower dia lah. Kalau dia dengan suami dia seorang tak apa. Tapi biasanya orang dalam Facebook ni mesti ramai. Kawan-kawan yang mengikuti tu ramai. Kadang-kadang dia letak benda-benda yang sedemikian rupa ini, ataupun dia nak mengaibkan seseorang dalam Facebook. Kadang-kadang dia tulis dan sebagainya tentang orang tu. Aku tak suka dengan orang ni. Semua ni dosa. Dan kita kena ingat, dalam dunia moden sekarang ini, dosa bukan sekadar pada mulut. Melalui jari saja pun boleh buat dosa. Dalam zaman-zaman dahulu boleh jadi jari ni tak ada. Jari kita tak banyak guna fungsi jari. Sekarang tak, orang menaib. Mulut dia dijelmakan pada jari-jari. Jari-jari ni ditulis, diletak di tweet masing-masing, di wall masing-masing. Yang menyebabkan akhirnya orang tahu tentang orang tu, tahu tentang keburukan orang ni. Ini satu benda yang dilarang dalam syarak. Syarak mengajar, jaga aib orang. Jaga jangan sampai peringkat orang ni jatuh air muka kerana kamu yang menjatuhkan demikian. Sebab dan menjadi satu dosa sesiapa yang melakukan kerja-kerja demikian yang menyebabkan akhirnya jatuh air muka orang.
Sebab tu Islam ajar supaya kalaupun dia buat salah, ada kaedah dan ada cara. Jangan guna kaedah awam, umum yang menyebabkan akhirnya menjatuhkan air muka dia, jangan. Kecuali yang 6 tadi, yang diistisnakan oleh ulama-ulama membicarakan tentang mengenai kalau sekiranya orang tu jahat, orang tu zalim, nak selamatkan, itu dibenarkan dalam syarak. Jadi berhati-hatilah kita dalam keseronokan menyebarkan SMS. Ya. Meletak sesuatu di wall atau menaik berita-berita dalam blog kita. Benda tu tak salah, Ustaz? Ya, tak salah. Cuma masalahnya bila ditulis benda-benda yang mengaibkan. Kadang-kadang orang kita ni, Ustaz, dia ambil daripada, dia tulis di wall masing-masing itu, dia tulis, dia lapar. Tulis, lapar je dia tulis. Padahal macam dia seorang je lapar, orang lain pun lapar juga. Bukan dia seorang. Tapi benda-benda demikian perlu ke kita nak tulis? Tak. Tak perlu. Cukup tulis di wall masing-masing ataupun di Facebook masing-masing benda yang bermanfaat. Kalau kita tulis benda yang bermanfaat, orang lain share. Kemudian orang lain like dan sebagainya. Semua tu akan dapat pahala daripada hasil daripada yang kita lakukan. Tapi kalau kita tulis benda yang tak baik, orang lain like dengan benda yang tak baik tersebut. Semua tu akan dapat dosa. Siapa yang mengikut itu di sini. Oh, berkongsilah kita Berkongsi bersama. rasa. Ya, terima kasih banyak Ustaz, jelas sekali nampaknya. Dan kita diberitakan untuk berehat seketika dan akan sambung kembali perbicaraan ini selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali dalam Al-Kuliah secara langsung dari Seri Pentas. Terima kasih kepada anda kerana terus bersama dengan kami di pada petang yang bahagia ini. Tapi bagi saudara dan saudari yang baru mengikuti Al-Kuliah, kita membicarakan tentang topik kerana mulut bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dusuki Abdul Rani. Tapi nampak gayanya kerana pulut santan binasa ni kita kena ubah jugalah Ustaz. Kerana virus komputer binasa, kerana Facebook kita mendapat dosa. Jadi kita sambung lagi pasal Facebook ataupun media elektronik yang kita ada ni yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Jadi perkara yang begitu cenderung dalam diri kita ni ialah meletakkan benda-benda yang membuka keaiban orang lain. Dan mungkin juga tulisan tu sebab untuk membalas dendam kerana sebelum ni orang tu menulis tentang kita. Dan kemudian kita balas balik dalam Facebook kita atau kita punya tweet ke untuk memburukkan balik lawan kita tu. Jadi macam mana Islam melihat benda ni? Saya melihat bahawa dalam keadaan sebegini kita kena banyakkan takwa pada Allah dalam urusan sedemikian rupa, terutama dalam masyarakat kita pada hari ini, Ustaz. Kerana orang kita hilang takwa inilah yang menyebabkan masing-masing berdendam, masing-masing nak maafkan di antara satu sama lain tidak ada. Sedangkan Rasulullah SAW ajar pada kita supaya kita saling menutup keaiban di antara satu sama lain. Sebab kita tahu bahawa kita ni adik-beradik di antara satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin ni adik-beradik di antara satu sama lain. Tiba-tiba kenapa kita nak dedahkan keburukan orang, terutama dalam Facebook. Kadang-kadang cerita mengenai keburukan rumah tangga dalam Facebook. Cerita mengenai benda-benda yang tak baik tentang dalam tweet dan sebagainya. Benda-benda yang demikian yang menyebabkan akhirnya merosakkan dan memusnahkan banyak benda lagi. Kerana kesan daripada kita tak pandai nak jaga mulut kita dan tak pandai nak jaga tulisan kita. Sebab itulah kita Islam suruh kita sentiasa bertakwa pada Allah dalam keadaan mana sekalipun. Ketika mana seorang pemuda datang berjumpa dengan Rasulullah, dia sebut pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." "Ya Rasulullah, tolong wasiatkan pada aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW sebut, "Aku wasiat dan aku pesan pada kamu supaya takwa pada Allah haitsuma kunta." Di mana saja kamu berada. Maksudnya apa dia? Mulut kamu kena takwa pada Allah. Maksudnya apa dia? Tangan kamu kena takwa pada Allah. Tatkala mana kamu buka komputer, kamu kena takwa pada Allah. Kenapa dia? Depan kamu ni dunia yang lebar, dunia yang luas. Orang boleh nak buat benda yang tak baik. Orang boleh buat benda yang baik melalui internet dan sebagainya. Dalam dunia digital pada hari ini. Yang menyebabkan akhirnya orang akan letak benda-benda paparan-paparan yang buruk dan dengan tujuan apa dia? Kadang-kadang dia nak balas dendam, Ustaz. Kadang-kadang bukan dia nak balas dendam, tapi dia nak suruh lonjakkan yang berita kadar yang dia letakkan itu dengan tujuan nak suruh orang semua memandang perkara demikian. Akhirnya dia nak sensasikan. Yang ni dilarang dalam Islam. Islam larang. Bahkan kita diajar supaya tutup keaiban orang.
Siapa-siapa yang tutup keaiban orang di dunia, Allah akan tutup keaiban dia di padang mahsyar. 10 keaiban dia di padang mahsyar Allah nanti. Tetapi kalau dia buka satu keaiban orang di dunia ini, Allah akan dedahkan lagi banyak keaiban dia. Dan kita ni Ustaz, tak ada orang yang tak buat silap. Semua orang yang akan buat silap. Tersilap, kita akan buat benda yang silap. Dan kita ni, kalau kita rakamkan Ustaz, dalam hidup kita ni kita rakam je perjalanan hidup kita. Kita buat tayangan balik. Kemudian kita ketawa seorang-seorang. Allah, macam ni pun kita buat. Macam ni pun kita lakukan. Kenapa? Rakaman tadi kita rasa aib dan memalukan. Demikian juga dengan hidup kita. Tentu kita ada keaiban. Bukan kita je ada keaiban. Masing-masing tolong tutup. Tutup. Jangan biarkan keaiban ini bertebaran dan tersebar di kalangan kita. Bahkan orang mukmin diajar supaya tutup di antara satu sama lain. Dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi kita. Generasi akan datang yang akan timbul lepas pada ini lagi. Yang ni yang besar. Sebab tu Ustaz, kita tambah sikit lagi. Kita sebut, kadang-kadang orang kita bila dapat zuriat-zuriat yang tak baik, anak-anak yang tak baik. Lalu kita nak suruh anak-anak ni, nak suruh jangan dia ni aib sangat, lalu kita sebut Abdullah. Anak ni anak siapa? Anak Abdullah. Kesian Pak Cik Dollah, nama dia letaknya. Padahal sepatutnya nama-nama Allah ni banyak lagi, kita boleh letak nama-nama yang lain. Kenapa kita nak jaga aib? Aib yang ibu dia buat, yang bapa yang tak bernilai ni lakukan demikian. Lalu kita nak tutup aib ini. Ini satu cara yang baik yang dilakukan di kalangan masyarakat kita. Dan ada juga yang lebih bahayanya apabila kita dedahkan benda yang buruk ini sehingga akan mengaibkan diri dia. Yang ini yang dilarang dalam Islam. Islam suruh kita jaga sopan kita dalam kata-kata kita, baik dalam tutur bicara kita, supaya kita dianggap orang yang beriman dengan hari dunia ini dan beriman di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya. Ustaz, bila berbicara tentang ini, saya nak kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Antara lain Rasulullah SAW melarang kita bukan saja mengaibkan, membuka keaiban orang yang orang tak tahu, tetapi menceritakan dosa yang orang tu telah lakukan. Dan kita menghina pula orang tersebut. Boleh Ustaz rincikan lagi? Itu satu akhlak dia panggil. Akhlak kita dalam kita memandang orang yang melakukan dosa. Islam memandang orang yang melakukan dosa bukan pandangan penghinaan, tidak. Tetapi Islam memandang orang yang melakukan kesiapan ini ada ruang untuk ditaubat dan dikembali pada Allah. Orang yang buat salah, jangan dilekehkan lagi, jangan dihinakan dia lagi, jangan. Kerana lekehan dan penghinaan itu akan menjauhkan dan menjarakkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita diajar supaya merapatkan. Orang yang buat salah, kita diajar supaya dekatkan dia. Dekatkan kembali. Bagaimana nak dekatkan kembali? Kita bagi tahu pada dia. Ruang taubat kamu masih terbuka. Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada seorang pemuda yang dia datang berjumpa dengan Rasulullah. Bila dia datang berjumpa dengan Rasulullah, dia cerita pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni buat dosa yang banyak. Dosa-dosa yang aku lakukan ini ya Rasulullah. Apakah kalau aku bertaubat Allah akan mengampunkan dosa aku ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sudah pasti Allah akan mengampunkan dosa kamu." Kemudian dia sebut, "Aku ulang lagi ya Rasulullah. Dosa-dosa itu, apakah Allah akan mengampun dosa itu ya Rasulullah? Aku taubat lagi dan apakah Allah mengampun dosa ini ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Ya, Allah akan mengampunkan dosa kamu." Kemudian dia sebut, "Kemudian aku mengulangi lagi ya Rasulullah. Kemudian aku taubat kembali ya Rasulullah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa-dosa itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ya, Allah akan mengampunkan dosa kamu." Rasulullah jawab demikian. Lalu pemuda ni jawab, "Ya Rasulullah, sampai bila begitu ya Rasulullah? Sampai bila keadaan sebegini ya Rasulullah?" Rasulullah jawab senang. Rasulullah kata, "Sehingga kamu jemu dalam kamu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala." Apakah Rasulullah mencela? Rasulullah tak mencela. Orang yang melakukan dosa, kamu buat dosa, Rasulullah buka jalan penyelesaian. Bukan orang buat salah, kita tambah lagi kesalahan dia, kita halau dia, kita caci maki dia, tak. Islam ajar, kamu buat salah, bila kamu buat salah, kita kena tunjuk jalan penyelesaian terhadap kesalahan tadi kepada jalan yang benar. Barulah masyarakat kita ni masyarakat yang lebih baik dan kita memandang positif. Dan Allah bagi ruang. Apabila kita buat salah, di sana Allah bagi ruang lagi untuk diri kita, untuk kita kembali balik pada Allah. Dan apabila kita boleh kembali pada Allah, kita bagi tahu pada mereka. Orang yang tak tutup aurat, misal contohnya. Kita bagi tahu pada dia, peluang untuk kamu nak kembali pada Allah masih lagi terbuka. Orang yang berzina, menipu dan sebagainya. Kita buat contoh yang mudah. Berlaku zaman Bani Israel sebelum daripada ini. Apabila dia telah bunuh 99 orang. Kan kita baca dalam hadis Rasulullah cerita. Dia bunuh 99 orang. Apabila dia bunuh 99 orang,
Dia berjumpa dengan orang Abid kata, Allah, banyaknya dosa kamu. 99 orang. Dia kata, kamu tak ada peluang untuk kamu kembali pada Allah. Tak ada. Dia pun bunuh Abid tersebut. Bila cukup 100 orang. Lalu dia tanya pada orang ramai, adakah peluang untuk saya kembali balik pada Allah? Lalu orang ramai kata, ya, kamu masih ada lagi. Kamu pergi berjumpa dengan orang yang alim. Orang yang alim ni akan menunjukkan kamu jalan yang benar. Dan dia berjumpa, akhirnya orang sebut kata, dosa kamu banyak mana pun, di antara luah langit dan bumi pun Allah tetap mengampunkan dosa kamu. Dengan syarat kamu berpindah daripada tempat ini pada tempat yang baik. Kita boleh tengok tentang bagaimana cara penyelesaian Islam memandang pada pelaku dosa. Orang yang melakukan dosa, jangan diaibkan lagi. Dia tersilap dan dia tersalah. Tegur dia dan ingatkan dia pada jalan yang benar. Itu yang terbaik yang kita lakukan. Kalau tidak, kita akan melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Tapi ada satu lagi ni saya dia beritahu. Pepatah, bukan pepatah orang tua-tua, orang sekarang. Mulut jahat tapi hati baik. Boleh seiring ke tu Ustaz? Dalam hati ada taman. Yang disebut dalam masyarakat kita. Mulut jahat. Islam tidak memandang begitu. Ya. Ustaz, kita kena tahu bahawa Islam ni dia bukan sekadar pada mulut. Rasulullah SAW sebut laisal iman bitamanni. Iman itu bukan sekadar pada mulut. Walakin ma waqara fi qalb wa tasdiq bil lisan wal bil jawarih. Rasulullah SAW sebut iman ini bukan pada angan-angan. Angan-angan, saya berangan-angan. Iman, saya sudah berangan-angan. Tak, bukan demikian. Tetapi iman ini pada mulut kamu, pada hati kamu, dan kamu benarkan dengan amalan kamu. Kan ada orang-orang kita kata, Ustaz, saya ni memang nampak jahat kat luar je Ustaz, tapi dalam ni warak Ustaz, dia sebut. Dalam ni warak. Ada orang sebut demikian Ustaz. Padahal bukan demikian. Iman ini dia mesti selaras. Dalam mesti sama dengan mulut, sama dengan perbuatan. Barulah kita dianggap kita beriman pada Allah. Tapi kalau kita berbeza, mulut lain, dalam lain, itu hipokrit. Itu orang munafik. Orang yang tidak ada agama. Ataupun orang yang dia kat luar jahat, kat dalam pun jahat. Itu orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang beriman, dalam dia mesti bagus, kat luar dia pun mesti bagus. Mesti selaras dalam hidup dia, baru dia dianggap orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ada sikit lagi daripada hadis ni yang katakan Rasulullah menyebut bahawa kalau kita mengaibkan orang yang telah buat dosa tu, maka kita sendiri akan terpalit dengan dosa tersebut sebelum kita mati. Ya. Rasulullah SAW sebut perkara demikian. Rasulullah SAW ajar bagaimana kita diajar supaya jangan hina orang dengan dosa. Dengan dosa dia jangan. Bahkan kita diajar supaya apabila dosa dia itu, macam saya sebut awal-awal tadi, kita buka jalan penyelesaian untuk diri dia. Kerana kalau kita aibkan dia, suatu hari nanti kita akan mengulangi benda yang dia buat. Rasulullah kata dalam hadis ni menakut dan menggerunkan. Kita takut dan kita bimbang. Kita sebut orang tu kuat mengumpat. Orang tu kuat mengumpat. Sikit lagi kita mengumpat. Dia akan jadi demikian. Kita sebut pada orang tu jahat, orang tu jahat. Sikit lagi kita yang jahat. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW sebut ini nak ajar, jangan kamu aibkan orang. Jangan kamu hina orang. Jangan kamu herdik orang. Sehingga kan Allah ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Lalu Allah sebut fa ammal yatima fala taqhar. Muhammad, kamu ingat tak? Kamu lahir dahulu yatim piatu. Kamu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian aku lindungi kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad kamu sesat? Kemudian aku tunjuk jalan pada diri kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu tak ada apa-apa. Kemudian aku senangkan hidup kamu. Cuma aku nak pesan pada kamu. Fa'ammal yatima fala taqhar. Anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta, jangan sekali-kali kamu herdik mereka. Tengok cara Allah ajar. Orang yang minta, kita tak. Muka sama. Datang. Asyik muka ni je datang, minta derma ni. Tak ada orang lain minta derma. Jangan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Allah ajar, orang yang minta-minta, jangan kamu tengking mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Segala nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kamu, kamu sebut-sebut. Tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Kamu sebut alhamdulillah kerana Allah bagi nikmat sebegini. Tengok cara Allah susun. Maknanya, kamu jangan aibkan orang. Jangan kamu sebut tentang keburukan orang. Nanti kamu akan buat dosa itu sebelum kamu mati menghadap di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itulah dia lontaran-lontaran ilmu dan kata-kata hikmah daripada Ustaz Dusuki Abdul Rahman. Dan kita mungkin akan bersambung lagi lepas ni Ustaz. Tetapi sebelum itu, kita perlu berehat seketika. Silakan. صلاة توسع
Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dusuki Abdul Rani, dan kita masih lagi membicarakan tentang kerana mulut. Jadi banyak dah Ustaz sentuh tadi tu, mencarut, mencaci, fitnah sama ada daripada mulut, hati, media, alat-alat dunia digital sekarang ni. Satu yang saya nak tarik perhatian Ustaz ni tentang, saya teringat tentang kata-kata Rasulullah bahawa apabila kita kerap mencarut dalam kehidupan kita ni, sikit-sikit kita mencarut, melatah satu hal, kemudian melihat benda yang baik pun mencarut, melihat benda yang tak baik pun mencarut. Di akhir kalam kita esok, sebelum menghempuskan nafas yang terakhir, kita pun akan mencarut. Macam mana Ustaz? Kita tahu bahawa hidup kita ni, kita menuai apa yang kita sebut. Yang disebut Rasulullah SAW sebut, tiap-tiap di kalangan kamu ni, kamu akan tuai dengan apa yang kamu sebut. Illa hasaidu alsinatihim. Kamu akan dapat dengan apa yang kamu sebut itulah. Maknanya dalam hidup kita ni, kalau kita sedang buat benda yang baik, kata-kata kita kata-kata yang baik, penghujung kehidupan kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi kalaulah mulut kita ni menjadikan mulut kita dalam keadaan yang suka kita bercakap benda-benda yang tak baik. Pada kita bercakap mencarut, kemudian kejap-kejap memaki orang, kejap-kejap mencarut dan sebagainya. Kalimah-kalimah ini dibiasakan, dekat nak mati pun sama. Dan berapa kes yang kita dapati memang demikian. Ada orang yang hidup dia sentiasa mencarut dan mencarut, dekat nak mati dia akan jadi demikian. Kenapa? Kesan daripada dia menuai terhadap apa yang dia sebut. Dan kita kena jaga yang kita tuai ini apa dia. Kalau kita sebut benda-benda yang baik, cuba kita perhatikan anak-anak kita yang menghafal Quran, misal contoh. Kalau dia sentiasa hidup dia baca Quran, dekat nak meninggal dunia pun dia membaca Al-Quran. Orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia sentiasa berzikir, dekat dia meninggal dunia pun zikir tu tak lepas, tak lekang daripada mulut dia. Kerana apa dia? Kerana dia sedang menuai apa yang disebut. Tapi cuba kita perhati orang yang tak nak bercakap langsung, diam. Dekat nak mati pun diam juga dia. Dia kesan daripada apa yang dilakukan ini. Sebab tu, yang itulah kemuncak hidup kita. Kita tahu bahawa nilai tak bernilainya kita ni dekat dengan kita, kematian kita. Yang inilah Rasulullah SAW sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, aku jamin dia berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah gambarkan demikian. Maknanya apa dia? Mulut kita kena jaga. Yang tu yang paling utama. Yang sehingga kan Rasulullah pesan, kalau ada orang hampir-hampir dengan meninggal dunia, Rasulullah kata, kamu ajar pada dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalaulah dia tak boleh nak sebut, maka mulut dia kamu tolong sebut je Allah, Allah, Allah di hujung kehidupan dia. Kenapa? Kerana yang itulah yang akan dituai di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya. Kemudian Ustaz, satu lagi ni, kita nak katakan dia tak berilmu, dia memang berilmu. Dan dia bercakap di khalayak umum, berceramah dan misalnya. Tetapi dalam keseronokan dia bercakap tu, dia tak sedar waktu yang sama juga dia menghina orang lain. Contohnya, dia tengah bercakap tu, terkeluar gigi dia ni macam tajak sawah. Cakap tiba-tiba, rambut dia ni macam sabuk kelapa. Dan orang suka. Jadi macam mana keadaan tu Ustaz? Itu yang kita sebut bahawa di sana kena banyak takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan ini. Kalaulah sekiranya kita sebut dalam keadaan yang kita nak hina orang, itu maknanya satu dosa dan dilarang dalam Islam. Tetapi kalau kita sebut dengan tujuan untuk menjadi iktibar pada orang, maka dibenarkan dalam Islam. Islam membenarkan perkara demikian. Tetapi kalau sekadar untuk nak lepaskan perasaan, kita nak memperlekehkan orang, Islam suruh berhati-hati, jaga-jaga dalam bab ini. Kerana dalam bab ini manusia senang untuk terjerumus dalam benda yang tak baik itu sendiri. Sebab itu Islam ajar supaya kita ni sentiasa jaga kata-kata kita. Orang Melayu kita sebut, dia kata, mulut tu biar ada penapis teh, dia sebut demikian. Mulut tu biar ada skru, jangan longgar sangat. Jangan longgar sangat mulut kita. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh kita ni tapis. Benda yang kita nak sebut, kita jaga-jaga, kita atur dan kita susun supaya tidak menimbulkan sengsara pada kita dan sengsara pada orang lain kerana mendengar kalimah ini. Jadi kemudian Ustaz, apa yang kita takutkan sekarang ini ialah dalam hubungan suami isteri, kan, perkataan-perkataan yang mengguris si isteri si hati, hati si isteri. Kita tidak sedar kita bercakap dan isteri pula tidak menunjukkan yang dia rasa
terguris. Ya. Tetapi dia membawa perasaan itu bersama dalam tidurnya, dalam hari-hari ni yang mendatang. Jadi bagaimana keadaan ni, Ustaz? Dua-dua kena jaga, Ustaz. Ya. Suami kena jaga hati seorang isteri, isteri kena jaga juga hati seorang suami dia. Cuma dalam agama dia ajar supaya isteri berhati-hatilah kerana redha seorang isteri berada pada suami. Besar nilai. Bahkan Islam ajar suami pula redha di bawah keredaan kedua ibu bapa. Redha Allah ala ridal walidain. Sakht Allah ala sakhtil walidain. Ala sakhtil walidain. Nak sebutnya redha suami kita ni dia kena jaga hati mak mertua, kena jaga hati mak dia, kena jaga hati ayah dia dan jaga hati yang disebut dengan bapa mertua dia. Kena bapa mertua 4 orang lah dia kena jaga ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya nilai nak kena jaga. Tapi isteri kena jaga hati suami. Sampai dengan demikian. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ketika mana Sayyidina Ali berada dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, tengah-tengah bercakap ni borak petang hari, kemudian tiba-tiba terkeluar perkataan yang kasar daripada Sayyidatina Fatimah. Bila keluar je perkataan yang kasar tu, tersinggung hati Sayyidina Ali. Hati Sayyidina Ali terus terdiam. Bila Sayyidina Ali terdiam, lalu Fatimah Az-Zahra cepat-cepat minta maaf dengan Sayyidina Ali. Minta maaf, Sayyidina Ali diam, membatukan diri dia. Bila diam, Fatimah Az-Zahra mula minta maaf, cium tangan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali buat tak reti saja. Lalu dia mula pusing badan Sayyidina Ali sebanyak 72 pusingan. 72 pusingan dia tawaf sambil tawaf sebut Bang Li, maafkanlah saya Bang Li. Maafkanlah, senang cerita. Abang maafkan saya. Minta maaf. Sayyidina Ali diam saja. 72 kali, Ustaz. Kalau isteri kita lah agak-agak berapa kali, Ustaz? 3 kali je pusing menyampah aku orang tua ni. Dia tak kena gaya dia jadi demikian. Lepas pada tu, Fatimah Az-Zahra balik terus ke rumah Rasulullah SAW. Balik rumah Rasulullah. Bila Rasulullah tengok Fatimah Az-Zahra ni menangis, Rasulullah pegang terus Fatimah. Kenapa Fatimah? Fatimah cerita keadaan yang berlaku. Rasulullah lepaskan balik Fatimah. Rasulullah kata apa dia? Wahai Fatimah, baliklah kamu. Jaga hati suami kamu. Kalau sekiranya kamu mati, wahai Fatimah, dalam keadaan kamu menyinggung hati suami kamu dan suami kamu tak redha pada kamu, aku Muhammad tak akan sembahyangkan mayat kamu, wahai Fatimah. Tengok bagaimana besar. Maknanya sama. Suami kena jaga isteri, isteri kena jaga suami. Kena jaga, saling jaga menjaga. Kerana demikian seorang anak dengan ibu bapa. Demikian saling jaga-jaga. Jangan sampai peringkat masing-masing tersinggung dengan kata-kata. Kata-kata inilah yang menyebabkan akhirnya terbawa-bawa ke dalam sampai kitanya terbawa-bawa untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, baiklah Ustaz, terima kasih banyak. Agaknya mungkin dalam sedikit masa ni kesimpulan daripada kerana mulut untuk pendengar kita. Saya ingin menyebut tentang mengenai bagaimana yang berlaku peristiwa pada Alqamah misal contohnya. Alqamah, ibu dia tak redha pada dia. Bila ibu dia tak redha pada diri dia, ibu dia sebut saya tak halalkan ya Rasulullah. Sebut saja tak halal tersebut yang menyebabkan dia tak mampu untuk dia nak mengucap 2 kalimah syahadah. Ya. Dalam hidup kita demikian, kita diajar supaya jaga betul-betul mulut kita, ibu kita, kawan-kawan kita dan seluruh masyarakat kita jaga supaya kita boleh selamat, Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Dan terima kasih juga kepada sidang penonton. Sehingga bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersama